Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekalinya syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT bagi rezeki kepada kita untuk sama-sama jumpa lagi lah pada majlis bulanan pada hari ini. Bulan 12 ni dia special sikit sebab kita buat minggu kedua. Biasanya kita buat minggu pertama. Qadarullah ma syaa' wa ma fa'al. Alhamdulillah hari ini mungkin tak ramai tu sebab hujan dan sebagainya. Dan sekarang ni ada ni boleh katakan semua keluarga lah ni. Mak ayah ada sekali special hari ni. Mak ayah ada sekali datang dari mana? Dari Kelantan ni. Dari Kelantan lah. Alhamdulillah. Abang ada, kakak ada kita jemput. Apa nama, adik ada. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dapat teruskan kita punya majlis pada malam ni. Sebenarnya majlis usrah bulanan ni dia menjadi medium lah sebenarnya untuk kaum keluarga kita berkumpul lah. Dan sahabat handai yang rapat-rapat berkumpul sama jiran tetangga, sepupu sepapak pun ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada majlis ni mungkin jarang-jarang sekali kita jumpa sedih. Payah kalau jumpa kan. Nak cari sebab tu susah. Jadi Alhamdulillah dalam pada kita dapat ilmu yang insyaAllah akan dicurahkan oleh Ustaz Fadil Ustaz Masri kepada kita. Dapat juga kita menghidupkan silaturahim antara kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari dan dengan silaturahim yang kita rapatkan itu, kita dapat minta dengan Allah SWT untuk bagi kepada kita syurga di akhirat juga. Guna modal lah. Guna modal tu insyaAllah. Sebab amalan ni banyak cara kan. Banyak cara dan itu antara amalan yang baik juga lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan pada hari ni InsyaAllah Ustaz masih akan sambung lah pengajian kita. Rasa dah masuk makbul 65 Musuh 65. Oh 65 kan. Lagi InsyaAllah ini Ustaz masih akan sambung di Musuh 65 dah. Maksudnya masih lagi apa ni? Masih lagi apa? Okey, Utama Zikir ni. Masih lagi dalam Utama Zikir ni. Jadi insyaAllah sama-sama kita buka pintu hati kita. Kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk terima ilmu yang bermanfaat untuk kita sama-sama amalkan. Dan sebenarnya saya terima kasih banyaklah kepada Fadil Ustaz Masri kerana sudi untuk ambil masa dia untuk dia study apa-apa yang Ustaz Masri nak sampai kepada kita ni, dia study dulu. Jadi itu yang mahal sebenarnya. Yang mana kita semua ni sibuk, banyak urusan penting-penting. Sebab kita nak study, nak buka buku kan. Jadi kita serahkan urusan study ni kepada Ustaz Masri. Kemudian kita akan ambil hasil je daripada apa yang dia study tu. Tapi kalaulah kita tak amalkan apa yang beliau ajar, maka menjadi sia-sia jugalah sebenarnya. Sia-sia jugalah. Rugilah sebenarnya. Kita lah yogi. Kita yogi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar kita amalkan. Kalau tak boleh nak amal semua, tak masjid apa dah. Masjid apa dah. Jadi tanpa belengah masa, nampak sahabat-sahabat pun ada dalam baru sampai tu. Jadi saya serahkan al-majlis kepada Fadil Ustaz untuk teruskan. Falyatafaddal masykura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa sesi yang lalu kita telah membincangkan tentang adab-adab berdoa,
tentang apakah perkara-perkara yang terlarang daripada dalam kita berdoa. Begitu juga keutamaan-keutamaan kita berdoa dan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita berdoa atau berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam semua amalan kita sekalipun, sebenarnya kita kena memenuhi dua amal. Pertama, amal yang zahir. Amal zahir, amal yang nampak lah. Yang kedua, amal yang batin. Amal batin ni amal yang dalam, tak nampak. Misal mudah, kalau kita solat, kita kena penuhi amal yang zahir, maksudnya rukun-rukun yang nampak. Baca Fatihah, yang rukun 13 tu, yang paling minimum lah tu, paling minimum kena ada. Kalau tak ada benda tu, tak sah solat kita. Dalam masa yang sama, kita kena juga ada amal-amal batin. Pertama, ada amal batin tu yang memang penting, yang memang syarat diterima atau ditolak amalan. Misalnya ikhlas. Tu dalam hati kita, sebab benda tu kita tak nampak ikhlas seseorang. Dan begitu juga ada amal batin, amal dalam hati kita yang tak nampak, yang dia menyempurnakan solat kita, seperti khusyuk dalam solat. Majoriti ulama' atau sepakat para ulama' khusyuk tu tidaklah wajib. Walaupun adalah perkataan sebahagian ulama' yang seolah-olah menjurus kepada wajib. Misalnya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah dan lain-lain. Cuma mungkin sebab dia nampak dia tekankan, jadi orang nampak macam dia nak wajibkan perkara tersebut. Tak apa, tapi maksudnya menunjukkan bagaimana amal kita kena ada dua. Kena ada amal zahir dan batin. Tak boleh ada orang dia fokus pada yang zahir saja. Itu yang ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama tazkiyatun nafs tegur. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Minhajul Qasidin, dia tegur benda tu. Bila ada orang dia terlalu fokus kepada amal yang zahir saja. Contoh kalau taharah tu, dia fokus bersuci dalam aspek yang zahir. Kalau ambil wuduk tu punya lama, dia nak bagi betul-betul sah. Kalau dia nak bersihkan najis tu betul-betul sampai kadang was-was, dah bersih, dia rasa tak bersih lagi. Ada orang dia terlalu melampau dalam amal yang zahir, tapi dia mengabaikan taharah batiniah pula, taharah dalaman dia, penyucian jiwa dia. Tu yang ulama tasawuf selalu fokuskan tu. Macam mana nak membersihkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah, macam mana nak menghiasi diri, menghiasi jiwa tu dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi begitu juga dalam hari ni, topik kita hari ni dalam doa. Kita dah bincang tentang adab-adab yang zahir. Misalnya sebelum ni kita terangkan tentang banyakkan doa pada waktu mustajab doa. Kita raf'ul yadain, kita tadah tangan waktu doa, menghadap kiblat dan semisalnya. Tetapi ada juga perkara yang berkaitan hati yang mana kita nak bincangkan pada hari ini, yang mana dia berkaitan dengan apakah persangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita ini bersangka baik dengan Allah atau bersangka buruk dengan Allah. Jadi dalam muka surat yang kelima, penulis bawakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah berkata, maka dia boleh jadi juga sama ada itu firman Allah, ayat Quran ataupun hadis qudsi. Apakah beza hadis qudsi dengan ayat Al-Quran? Perbezaannya ialah ayat Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz maksud ayat tu, perkataan tu, dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis qudsi ulama berbeza pendapat, cuma sebagian ulama merajihkan bahawa maknanya, isi kandungan tu daripada Allah, tetapi ayat itu adalah daripada Nabi SAW sendiri. Jadi ayat Al-Quran, kita beribadah dengan membacanya, kita solat dengan membaca Al-Quran. Tapi hadis qudsi tak bolehlah kita bawa masuk dalam solat. Tak boleh kita baca hadis qudsi dalam solat. Kalau kita baca hadis qudsi dalam solat, batal solat kita. Batal solat kita. Walaupun Nabi SAW kata Allah berkata, sebab dia bukan ayat Quran. Jadi bila kita sebut hadis qudsi, dia tak sama macam Quran. Dia macam hadis lain,
Cuma Nabi SAW kata Allah sebut macam ni. Jadi bila dia dalam kategori hadis, maka dia pun samalah macam hadis-hadis yang lain dinilai kesahihan dia. Sebab macam Quran dah sabit secara qat'i, putus, mutawatir, dia memang sahih, tak perlu dikaji-kaji dah. Tak payah nak dicek sanad dia dan semisalnya. Tapi hadis qudsi dia berbeza. Ada hadis qudsi yang dia macam hadis lain, ada hadis sahih, dhaif dan semisalnya, maka dia perlu diperhatikan. Jadi hadis qudsi yang kita nak baca malam ni hadis sahih lah, muttafaq alaih. Dan satu lagi, apa beza hadis qudsi dengan hadis-hadis Nabi yang lain? Hadis Nabi SAW yang lain, dia luas aspek dia. Tetapi kalau kita baca hadis-hadis qudsi, fokus dia banyak berkaitan ketuhanan. Hadis qudsi tak bincang tentang hukum hakam. Hadis qudsi tak bincang tentang hukum hakam. Dia banyak tentang ketuhanan, tentang orang kata penyucian jiwa kita. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata, Allah berkata, Ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, aku berada pada persangkaan hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Fa in zakarani fi nafsi. Apabila dia mengingatiku di dalam dirinya atau ketika dia bersendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku juga mengingatinya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in. Jika dia mengingatiku ketika dia dalam kelompok yang ramai, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku mengingatinya juga di dalam kelompok ramai yang lebih baik daripada mereka. Nanti kita akan baca syarah pada setiap kalimah ni. Wa in taqarraba ilayya bishibrin. Jika dia datang kepadaku sejengkal. Sejengkal macam ni kan? Shibir macam ni, sejengkal. Taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku datang kepada dia sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an. Jika dia datang kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an. Dia datang pada aku sehasta, aku datang kepada dia sedepa. Wa in atani yamshi. Kalau hamba-Ku itu datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan. Aku datang kepada dia dalam keadaan berlari-lari anak. Harwalah ni macam jalan laju, berlari anak lah kalau dalam bahasa kita. Jadi hadis ni permulaan dia Allah kata, aku pada persangkaan hamba-Ku kepada diriku. Ini lafaz riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim pula disebutkan, ana inda zanni abdi bi. Aku pada persangkaan hamba-Ku pada diriku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersamanya apabila dia meminta daripadaku. Dalam riwayat Ibn Hibban pula, dalam semua hadis yang sama, disebutkan di sini, ana inda zanni abdi bi in zanna khaira falahu. Aku berada pada persangkaan hamba-Ku terhadap diriku. In zanna khaira, kalau dia bersangka yang baik, falahu, dia akan dapat kebaikan. Wa in zanna syarra falahu, dan kalau dia bersangka yang buruk terhadapku, maka keburukan yang dia akan perolehi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menegaskan kepada kita bagaimana kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersangka baik, kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita yakin apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala putuskan kepada kita penuh dengan kebaikan. Cuma timbul persoalan, macam mana kita seseorang tu nak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kita tak boleh nak suruh orang sangka baik dengan Allah kalau dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita misalnya, kita kalau dengan orang lain, kita nak sangka baik dengan seorang tu, kita kenal dia. Lagi kita kenal dia ni sebagai orang yang baik, bukanlah kita disuruh bersangka buruk dengan orang yang kita tak kenal. Tapi bila kita contoh, kita pergi kat tempat yang asing,
kita tak kenal seseorang, kita nak minta tolong dengan dia pun kita berhati-hati kan. Kita takut kalau kita pergi minta tolong, contoh kita pergi satu tempat, kita tak tahu jalan, kita nak tanya kat orang, adakah kita main tanya je semua orang, ataupun kita pilih juga orang yang kita nak tanya tu kan. Sebab kita takut juga kalau tersilap tanya orang jahat, dia nampak oh ni orang luar ni, boleh lah nak kenakan dia, tipu ke apa. Jadi kita, semakin kita tak kenal dengan orang, semakin ada sangka buruk lah sikit kat dia, berhati-hati kita dengan dia. Tetapi semakin kita kenal seseorang, bila dia jahat kita dah jauhkan dia dah, kita tak payah sangka-sangka dah, sebab kita memang kenal dia. Dan bila kita kenal dia sebagai orang yang baik, maka semakinlah kita mempercayai dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita kena sangka baik dengan dia, maka kita sebagai hamba dia, kita kena cari jalan macam mana kita nak timbulkan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara pertama yang kita kena lakukan untuk kita sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Itu satu persoalan lagi. Cara yang paling mudah yang saya nampak untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita mentadabbur nama-nama dia, Al-Asma Al-Husna. Apa maksud Allah? Apa maksud Ar-Rabb? Apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahim? Ar-Razzaq? Semua tu. Sebab bila kita kenal nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka automatik kita akan kenal sifat-sifat Allah. Sebab nama Allah menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah kenal, maka kita akan ada yakin, rasa baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan di sini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalau kita lihat tadi hadis, saya baca beberapa lafazkan hadis ni, hadis yang kita baca dalam buku ni, wa anna ma'ahu idza zakarani, aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Ini lafaz Imam Al-Bukhari, maksud riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam lafaz Sahih Muslim pula, wa ana ma'ahu idza da'ani, aku bersamanya apabila dia meminta kepadaku. Dan dalam lafaz riwayat Ibn Hibban pula ada perkataan in zanna khaira falahu, jika dia sangka baik dia akan dapat sangka baik tu. Wa in zanna syarra falahu, dan jika dia sangka buruk dia dapat juga yang tu. Jadi ini juga antara beza hadis qudsi dengan ayat Al-Quran, yang mana ayat Quran kita tak boleh riwayat bil makna. Riwayat bil makna ni sebab maksudnya kita mungkin meriwayatkan satu hadis Nabi SAW bukanlah dengan lafaz yang sebiji-sebiji macam yang diperkatakan. Berbanding Quran tak boleh. Quran kita kena, kalau baca dia macam lafaz Quran tu lah, tak boleh kita ada berubah sedikit pun. Tapi majoriti hadis yang diriwayatkan, dia diriwayatkan bil makna. Cuma adalah ada syarat-syarat lah yang ulama' sebutkan untuk kita meriwayatkan hadis dengan maksudnya. Jadi antara faedah takhrij hadis, kita mengumpulkan jalan periwayatan semua lafaz-lafaz teks hadis, kita nak dapatkan maksud hadis tersebut. Jadi riwayat pertama kata Allah bersamanya apabila dia mengingati Allah. Kedua menunjukkan Allah bersamanya apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga disebutkan kalau dia sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat kebaikan tersebut. Jadi bila kita kumpulkan riwayat, maka kita akan dapati maksud yang terkumpul dalam hadis tersebut. Sabda baginda, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ana inda zanni abdi bi, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan persangkaan seorang hambanya terhadap dirinya. Macam mana kita sangka Allah, maka kita akan dapat. Pasti akan tiga. Kita macam mana tu? Contohlah kalau ada orang dia tahu dia buat banyak dosa. Dia buat banyak dosa, dia taubat istighfar, dia lakukan banyak kebaikan, tapi dalam hati dia masih ada terdetik, aku rasa macam silap air bulan, Allah tak terima lah amal aku ni sebab dosa aku banyak. Kalau orang salah faham hadis ni, orang akan kata, oh kau macam tu Allah takkan terima lah amalan dia, sebab dia dah dalam hati dia tu dah bersangka-sangka, entah-entah tak diterima sebab aku banyak dosa, takkan Allah nak terima amalan aku. Tapi dia buat juga amal tu, dia istighfar, dia taubat,
Kalau dia ada dosa dengan orang, dia minta maaf. Kalau dia misalnya dia tertinggal kewajipan-kewajipan puasa ke solat ke, dia qada. Semua benda lah. Dia bayar hutang. Dia cuba ubah diri dia jadi baik. Cuma dalam hati dia masih ada terdetik bahawa ya Allah terima ke? Atau mungkin ada orang dia dalam kesusahan yang teramat sangat. Kesusahan yang teramat sangat. Contoh seorang ibu misalnya, mungkin ada anak dia sakit dan semisalnya. Dia pun doa pada Allah, ya Allah sembuhkanlah anak aku. Tapi kadang-kadang dalam hati dia terdetik, ish, Allah terima ke doa aku ni? Anak aku dah sakit teruk ni. Dah ramai sangat doktor jumpa tak sembuh-sembuh ni. Tapi dia tetap berdoa, dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Jadi kalau kita salah sangka kepada hadis ni, kita akan menyangka bahawa bila macam tu, setiap detikan hati manusia tu, itu akan Allah terima. Maksudnya kalau contoh orang yang bertaubat tapi dia risau Allah tak terima taubat dia, maka Allah tak terima taubat dia. Kena faham konsep dia. Kalau kita baca syarah huraian para ulama, persangkaan hamba kepada Tuhannya, dia akan bersangkutan dengan amal orang tu sendiri. Apa petanda orang tu dia bersangka baik dengan Allah? Bila dia buat amal kebaikan. Bila dia buat amal kebaikan. Kita lihat beberapa huraian para ulama di sini. Al-Qurtubi dia menerangkan, Abu Al-Abbas Al-Qurtubi dalam syarah dia kepada Sahih Muslim, ni bukan Imam Qurtubi tafsir ni. Ni Al-Mufhim, pengarang Al-Mufhim syarah Sahih Muslim, dia kata maksud hadis ni ialah seseorang itu apabila dia berdoa, maka dia rasa doa dia akan dikabulkan. Apabila dia bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Dan apabila dia memohon istighfar, memohon keampunan, maka dia akan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima istighfar dia, menerima amal-amal dia. Maksud bila dia buat sesuatu amalan, dia rasa Allah akan terima amalannya. Jadi benda ni bersangkut dengan amalan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga, mereka sendiri adalah kelompok manusia yang ada kerisauan bahawa amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beramal dalam keadaan risau, dia takut tak diterima amalan dia, itu bukanlah termasuk dalam orang yang bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukanlah termasuk dalam orang yang dah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dia adalah orang yang bersangka baik dengan Allah. Cuma dia masih ada kerisauan. Sebab kita dalam hidup kita memang kena ada tu. Kita memang kena ada khauf dan raja. Kita kena ada sikap pesimis dan optimis. Pesimis ni berhati-hati, takut, risau. Optimis ni sentiasa positif. Memang hidup kita kena ada macam tu. Jadi kalau seseorang tu dah beramal, dia minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada kerisauan dia, takut Allah tak terima amal dia, taubat dia, maka tak ada masalah selagi mana dia buat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau hatinya memang kosong, dan benda ni sebenarnya tak berlaku pada orang beriman. Kalau orang tu dia memang terus kosong, dia rasa Allah memang takkan terima langsung, dia dah berputus asa dari rahmat Allah, dan benda tu sukar untuk berlaku pada orang yang beriman. Orang kalau dia ada cebisan, sedikit cebisan iman dia pun, dia masih ada harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau dia memang berputus asa daripada rahmat Allah, dia takkan beramal langsung. Contoh, sebab saya kena terangkan, sebab ada orang dia salah faham konsep ini. Ada orang dia takut nak berdoa, sebab dia kata dia masih lagi dalam hati dia kadang-kadang ada, orang kata, keraguan. Allah terima ke doa aku ni? Contoh anak dia sakit, dia nak doa, dia lafazkan doa sembuh, tapi dalam hati dia risau anak dia ni takkan sembuh. Macam ada kerisauan dalam hati dia, anak dia ni macam takkan sembuh je ni. Jadi dia takut nak berdoa pada Allah, sebab dia rasa kalau dia berdoa pada Allah, nanti Allah akan ambil apa yang ada dalam hati ni, kerisauan dia tu, sebagai doa. Jadi maksudnya Allah akan makbulkan apakah yang terdetik dalam hati dia, iaitu anak dia tak akan sembuh. Bukan macam tu. Feeling expire. Sebab dia salah faham konsep hadis ni. Bukan macam tu.
Sebab para sahabat yang bila beramal, antara perkara yang mereka risaukan ialah Allah tak terima amal mereka. Kalau kita salah faham, kita kata, oh macam tu amal sahabat tak diterima oleh Allah lah, sebab hati mereka duk fikir benda tu. Jadi bukan macam tu. Jadi bila seseorang tu berdoa, tetap juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau hati dia terdetik risau, takut Allah tak terima, takut tak termakbul doa dia, itu menunjukkan dia dah bersangka baik dengan Allah. Cuma bersangka baik dengan Allah ni level dia berbeza-beza lah. Level dia berbeza-beza. Ada orang yang memang dia aku doa lah juga tapi aku rasa tak makbul, tapi doa lah juga dan Allah suruh doa macam tu. Tapi dia still ada, dia cuba mengharapkan sesuatu daripada Allah. Maksud dia masih ada sangka baik pada Allah. Sebab orang beriman dia takkan hilang sangka baik dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat ayat-ayat Al-Quran tentang manusia yang berputus asa daripada rahmat Allah. Itu ciri-ciri orang kafir. Berputus asa daripada rahmat Allah, itu ciri-ciri orang kafir. Jadi orang yang masih ada cebisan iman, dia tak akan putus asa secara total daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah masih ada cetusan-cetusan dalam hati kita yang bersifat negatif, rasa ragu, kita kena cuba hilangkan. Betul, kita kena cuba hilangkan. Maksud kita takut bila perasaan risau atau takut tu terlalu banyak. Sebab Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin diterangkan, khauf dan rajak tu macam sayap burung, kena ada. Kalau tak, burung tak boleh terbang. Kalau hanya ada satu sayap, dia kena ada dua-dua. Tapi kalau berlebihan salah satu, maka akan membawa masalah. Kalau orang tu dia, contoh dia berdosa pada Allah, jadi perasaan takut dia terlalu banyak sangat sampai dia rasa, mula dia taubat tapi dia rasa macam Allah terima ke tak, Allah terima ke tak, aku banyak dosa. Tapi akhirnya perasaan takut dia tu mengatasi diri dia, menyebabkan dia rasa aku taubat pun tak guna dah. Dia dah berputus asa daripada rahmat Allah. Bila macam tu dia akan terjebak dalam kekufuran. Dan para ulama kata bersangka buruk dengan Allah ni adalah antara sebesar-besar dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sedang menafikan sifat kesempurnaan Allah, menunjukkan sebenarnya kita tak settle perkara basic. Kita tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang 5 waktu, kita tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang timbul macam-macam syakwa sangka kita pada Allah, sangka buruk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ada beberapa hadis lagi yang berkaitan dalam Sahih Ibn Hibban. Diberikan daripada Hayyan Abu Nadar. Dia menyatakan bahawa Hayyan Abu Nadar ni kata, pada satu hari aku keluar untuk menziarahi Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad ni dia sakit lah. Lalu aku berjumpa dengan Wasilah bin Al-Asqa'. Wasilah ni pun nak ziarah Yazid ni. Lalu kami berdua pun, maksudnya dia Hayyan dan Wasilah ni pun masuk pergi jumpa dengan Yazid. Dan apabila falamma ra'a Wasilah, apabila Yazid bin Al-Aswad ni nampak Wasilah, dia pun bentangkan tangan dia, dia bagi syarat dengan tangan dia. Ni maksudnya dia panggil Wasilah untuk duduklah dekat dia. Fa akhadha Yazid bi kaffai. Yazid pun pegang tangan Wasilah tersebut. Kaffai ni tapak tangan ni. Faja'alahuma ala wajhi, dan letak dekat muka dia. Faqala lahu Wasilah. Lalu Wasilah tanya kat dia. Wasilah ni yang tadi ziarah Yazid ni, kata, kaifa zannuka billah? Macam mana persangkaan kau dengan Allah sekarang? Kata dia, zanni billah wallah hasan. Apa persangkaan aku dengan Allah? Demi Allah, yang baik-baik je. Lalu kata Wasilah, fa abshir, gembiralah. Wasilah ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ana inda zanni abdi bi, in zanna khaira wa in zanna syarra. Aku berada pada persangkaan hamba-Ku dengan diriku, sama ada dia bersangka baik denganku atau dia bersangka buruk denganku. Dalam riwayat lain, riwayat At-Tirmizi. Riwayat At-Tirmizi pula, cuma riwayat At-Tirmizi ni pula daripada Anas bin Malik. Ulama' berbeza pendapat lah riwayat ni dhaif atau hasan. At-Tirmizi kata hadis gharib. Hadis gharib, kalau Tirmizi sebut hadis gharib, maka menunjukkan hadis dhaif lah. Cuma Imam An-Nawawi rahimahullah
Dan Ibnu Mulakin menyatakan hadis ni jayyid hasan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW dakhala Nabi SAW ala syabbin. Nabi SAW masuk menemui seorang pemuda, anak muda. Wa huwa fil maut. Dan pemuda ni dia diambang kematian lah. Faqala, lalu Nabi SAW, kaifa tajiduk? Nabi SAW tanya kat anak muda yang orang kata dah macam nazak dia nak mati. Kaifa tajiduk? Bagaimana keadaan kau? Bagaimana keadaan yang kau nampak? Apa yang kau jumpa? Kata anak muda tadi, wallah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah, sesungguhnya ni aku ni mengharap sangat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inni akhafu dhunubi, dan dalam masa sama sesungguhnya aku juga takut kepada dosa-dosaku. Anak muda tu jawab kat Nabi SAW, aku mengharapkan rahmat Allah. Dalam masa sama aku juga takut dengan dosa-dosa yang pernah aku buat. Lalu kata Nabi SAW, la yajtami'an fi qalbi 'abdin mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah. Taklah berkumpul dalam hati seorang hamba dua perasaan ni, illa a'tahu Allah, melainkan Allah akan bagi ma yarju. Allah akan bagi apa yang dia harapkan. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah akan mengamankan dia, mententeramkan dia daripada apa yang dia takuti. Jadi riwayat ni menunjukkan kita memang kena ada dua perasaan ni, risau dan semisalnya. Bila kita doa pada Allah, kita kena ada risau. Doa kita Allah tak mustajabkan. Dalam masa sama kita juga kena ada mengharapkan bahawa Allah akan mustajabkan doa kita. Jadi sentiasa kena macam tu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi atau kitab Ad-Da' wa Dawa' dia sebut ada satu kaum, sesungguhnya ada kaum yang berharap kepada keampunan sehingga mereka keluar daripada dunia ini tanpa taubat. Orang yang sentiasa sangka baik dengan Allah, optimis sangat. Tak apa, Allah kan Maha Pengampun, Penyayang. Nanti ada masa kita taubatlah. Jadi kata dia, inna qauman, ada kaum yang berharap sangat kepada keampunan sampai mereka keluar daripada dunia tanpa bertaubat. Yaqulu ahaduhum, salah seorang daripada mereka berkata, ini kerana aku bersangka baik dengan Tuhanku. Dia kata, takut apa dengan dosa? Allah kan Maha Pengampun. Allah sendiri kata, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Ghalabat rahmati ghadabi, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Apa nak takut? Dia banyak berhujah dengan hadis-hadis rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia telah berdusta. Seandainya dia bersangka baik dengan Allah, maka dia akan beramal dengan amalan kebaikan. Jadi sangka baik ni dia bukan sangka semata-mata, dia disertai amalan. Jadi sebab tu saya kata, bila orang dia buat amal kebaikan, maksudnya dalam hati dia masih ada sangka baik ke Allah. Orang yang dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hati dia kadang-kadang Allah terima ke tidak, Allah terima ke tidak, maksudnya dia masih ada sangka baik ke Allah. Sebab kalau dia tak ada sangka baik langsung pada Allah, dia tak doa lah. Cuma sangka baik tu berbeza-beza lah level dia. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, sesungguhnya telah jelas perbezaan antara bersangka baik dengan Allah dengan al-ghurur, tertipu. Ghurur ni tertipu. Sangka baik dengan Allah itu membawa kepada beramal bersungguh-sungguh dan membawa pelakunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sangka baik dengan Allah. Adapun apabila sangkaan itu menyeru kepada meninggalkan amal dan tenggelam dalam maksiat, maka itu ghurur. Itu semua orang kata ilusi semata-mata, tertipu semata-mata, fantasi, dia bukan realiti. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibnu Qayyim, wa husnuzzan huwa raja'u, bersangka baik itu ialah mengharapkan rahmat Allah. Sesiapa yang harapnya kepada Allah membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka itulah harapan yang benar. Sesiapa yang meninggalkan amalan tetapi mengharap kepada Allah,
maka harapannya itu membawa kepada tidak beramal dan kelalaian. Dan dia adalah manusia yang telah tertipu. Sebab tu ada sebahagian orang, kadang-kadang itulah sebab tu para ulama terangkan kita nak masuk tasawuf kena syariat kita clear. Ada orang kata dia tak nak berdoa. Tak nak berdoa. Memang ada. Kalau al-azkar ini memang ada dibahaskan. Mana lagi afdal, berdoa tak berdoa? Tapi clear and cut dalam Quran dan hadis Nabi SAW kita doa kan. Allah SWT kita doa. Sebab mereka rasa, buat apa nak doa? Allah memang tahu apa yang kita perlukan. Jadi nampak macam dia optimis lah, sentiasa yakin je dengan Allah. Tapi bukan macam tu. Yang Nabi SAW ajar ialah bila seorang tu bersangka baik dengan Allah, dia memang akan minta dekat Allah SWT. Dia akan berusaha dengan cara yang terbaik. Lalu kata Ibn Qayyim lagi, a'zamu dzunubi indallah isa'atu dhanni bih. Antara sebesar-besar dosa kepada Allah SWT ialah seseorang itu bersangka buruk dengan dia. Sesiapa yang bersangka buruk dengan Allah SWT, maka dia telah bersangka kepada Allah sesuatu yang bercanggah dengan kesempurnaannya. Dia telah bersangka kepada Allah dengan sesuatu yang bertentangan dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Sebab tu sangka buruk pada Allah ni benda yang kritikal. Jadi bila benda tu kritikal, kita jangan mudah-mudah juga tuduh sangka buruk kat Allah. Kan, kalau ada orang ni, ya aku risaulah doa tak makbul, kita jangan cepat-cepat cakap kau ni sangka buruk dengan Allah. Jangan. Dia ada risau, tapi tak semestinya dia sangka buruk dengan Allah. Dia risau normal. Selagi mana dia berdoa, beramal tu, tu maksudnya berkumpul lah dalam hati dia rajak dan khauf tu. Dalam masa sama, kita kena faham bila kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, kita tak kenal Allah dengan betul-betul, maka dia akan membuka pintu untuk kita bersangka buruk dengan Allah. Dan sifat bersangka buruk dengan Allah ni, kalau kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 56, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa ad-dallun." Tidak ada siapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Dalam surah Yusuf ayat 87 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun." Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Sebab sangka buruk ni benda yang sangat teruk. Dan dia berpunca apabila asas kita tak kuat, iaitu kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, 3 hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia, sebelum wafat baginda, Nabi SAW pesan ni, pada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata 3 hari sebelum kematian Nabi SAW, baginda kata, "La yamutanna ahadukum," janganlah seseorang daripada kamu mati, illa wa huwa yuhsinu dhann, illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita dimatikan dalam keadaan kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam buku kita muka surat 66. Maksud zanni abdi bi, iaitu persangkaan terkabulnya doa saat berdoa, persangkaan diterimanya taubat saat bertaubat, persangkaan mendapatkan keampunan saat memohon keampunan. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu meyakini akan terkabulnya doa tersebut. Jadi kalau kita ada sangka-sangka buruk, rasa doa tak mustajab, kita kena usahakan untuk yakin juga perkara tersebut. Usahakan, cuba hilangkan perasaan tersebut. Tapi jangan tinggalkan doa. Jangan pula aku tak nak doa lah sebab aku tak yakin Allah mustajabkan. Bila macam tu, sampai bila-bila keyakinan tu tak datang kat kita. Dia sama macam orang tak nak solat sebab apa? Tak khusyuk. Tak nak solat, buat apa? Dia kata buat apa solat tak khusyuk?
Jadi sampai bila dia khusyuk? Dia tak solat langsung. Oleh itu, seseorang hendaklah bersungguh-sungguh melakukan amalan kerana yakin bahawa Allah akan menerima amalannya dan memberikan keampunan kepadanya. Ini kerana Allah telah menjanjikan hal itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Sebab bila seseorang bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia merasakan Allah akan memungkiri janji Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tidak akan mungkir janji dia. Allah dah janji kalau orang kita beramal, melakukan amal ibadah ikhlas dan betul caranya, maka Allah akan terima. Confirm Allah akan terima kalau betul cara dia. Jadi tugas kita ialah kita ikhlaskan amalan kita dan buat amal tu sebaik yang mungkin, patuhi rukun hukum hakam dia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dia akan terima doa, yang tugas kita ialah kita berdoa sebaik-baiknya. Pelajari apakah adab-adab berdoa. Bukannya kita tinggalkan doa disebabkan hati kita rasa masih ada was-was. Bukan macam tu. Namun jika seseorang berkeyakinan dan berprasangka bahawa Allah tidak menerima amalannya, lantas amalan tersebut tidak berguna baginya, itulah sikap putus asa daripada rahmat Allah. Tapi kalau ada orang memang totally rasa macam tu, dia dah termasuk di kalangan orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, dan itu termasuk dosa besar. Jadi orang yang berputus asa rahmat Allah, dia akan bawa kepada dia meninggalkan taubat, meninggalkan amal-amalan ibadah yang lain, sebab dia rasa Allah tak nak terima daripada dia. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat kursi tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jadi dia semisal dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 128, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan dia bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia ada kebersamaan am. Maksudnya Allah sentiasa bersama dengan semua orang. So Allah tahu apa dia buat. Itu umum untuk semua orang. Tetapi kebersamaan yang dimaksudkan di dalam hadis qudsi ni, wa ana ma'ahu idza zakarani, ialah kebersamaan yang khusus. Penjagaan Allah. Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia. Dia macam hadis Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kita tunaikan hak-hak Allah, pelihara segala benda yang Allah wajibkan kita lakukan. Apa yang Allah suruh kita tinggalkan, maka Allah akan pelihara kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, dia kata penjagaan Allah ni, dia berlaku dalam banyak aspek. Allah akan jaga agama kita, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga urusan keduniaan kita. Jadi disebutkan di sini, kebersamaan Allah tersebut khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, berbentuk penjagaan, perhatian, pemberian taufik dan hidayah, dan peneguhan untuk seorang istiqamah. Kebersamaan ini bukanlah kebersamaan secara umum. Kebersamaan secara umum ni, sebagaimana yang dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah ada berlakunya perbicaraan rahsia atau bisik-bisik antara 3 orang, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang keempat. Dan tak berlaku perbicaraan rahsia antara 5 orang, melainkan Allah akan jadi yang ke-6. Tak. Jadi sentiasa, masa ini kebersamaan dalam konteks Allah mengetahui apa yang manusia lakukan. Jadi umum. Tapi untuk yang kebersamaan yang khusus tadi, dalam bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia yang baik. Kemudian dalam hadis qudsi tadi sebut, fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi.
jika dia mengingatiku ketika dia bersendirian, kata Allah SWT, jika dia mengingatiku ketika dia bersendirian bersama dirinya sendiri saja, maka aku akan mengingatinya dalam diriku juga, kata Allah. Maksudnya apa? Jika dia mengingatiku, misalnya seseorang itu dia berzikir pada Allah SWT, ingat pada Allah sendirian, dengan dia bertasbih, dengan secara rahsia, orang tak dengar, perlahan dia doa pada Allah SWT, dia zikir pada Allah SWT dengan perasaan takut dan risau, dalam keadaan ketika orang tak ada, maka kata Allah SWT, maka aku akan mengingatinya dalam diriku juga. Kalau dalam buku ni disebut, aku akan mengingatinya dalam hatiku. Buang kotak hati tu, mana boleh sebut hati kat Allah SWT. Buku surat 67 tu, yang atas tu, yang perenggan kedua tu, perenggan kedua baris yang keempat, aku akan mengingatnya dalam hatiku. Hati tu buang. Mana boleh sebut kat Allah hati? Allah mana ada hati? Kita sebut pula benda yang tak ada dalam Al-Quran Sunnah kan. Jadi konteks dia maksudnya apa? Dalam bentuk maksud Allah akan bagi pahala kepada dia, nikmat kepada dia, akan menjaga dia. Dan jika dia wa in zakarani fi malain, jika dia mengingatiku di tengah kumpulan orang ramai, kata Allah, zakartuhu fi malain khairun minhum, maka aku akan mengingatinya di tengah-tengah kumpulan para malaikat yang lebih baik daripada kumpulan yang mana dia mengingati Allah di dalamnya. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia mendekatiku, mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan sehasta. Maksudnya apa hadis ni? Kita bila dekatkan kepada Allah, diri kita kepada Allah SWT dengan satu amalan, walaupun kita buat amal tu sedikit, Allah akan balas banyak. Tu misal hadis ni sebut, kita dekatkan diri kita kepada Allah sejengkal, Allah datang pada kita sehasta. Maksudnya apa yang Allah akan bagi kat kita tu lagi besar daripada apa yang kita buat. Sebab tu para ulama, ada ustaz-ustaz kita kumpul buku amal sedikit pahala banyak. So itu konteks dia. Memang konsep dia macam tu. Kita buat sedikit tapi Allah akan balas dengan banyak. Jadi maksudnya apabila seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan menjalankan perintahnya dengan kadar tertentu, dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak, maka Allah akan mendekatkan kepadanya dengan memberikan ganjaran, kenikmatan dan rahmat yang lebih besar dan lebih cepat. Jadi dia sebut sini, seseorang hamba dia lakukan amal dia sejengkal, dekat diri sejengkal, Allah akan balas dengan sehasta. Dia dalam dua konteks. Pertama, lebih besar ganjaran yang Allah akan bagi kat dia banding amal dia lakukan. Kedua, lebih cepat. Orang tu rasa dia ni seorang yang berlumba-lumba buat ketaatan, Allah lagi cepat balas kebaikan yang dia buat. Kemudian bila dia buat sehasta, Allah akan balas sedepa. Dan bila dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berjalan, Allah kata Allah akan datang kepada dia dalam keadaan harwalatan. Maksudnya dalam keadaan berjalan cepat. Maksudnya nak tunjukkan bagaimana Allah akan balas lebih daripada apa yang dia lakukan. Allah akan balas lebih. Sebab tu kita ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah, bukan semata-mata dengan amalan kita. Sebab kalaulah kita buat satu kebaikan, Allah balas satu je, payah agak kita nak masuk syurga. Udahlah dosa banyak. Tapi Allah balas lebih. Sebab tu rahmat Allah luas. Allah SWT sendiri sebut rahmat dia mengatasi kemurkaan dia. Jadi bila macam tu, kita janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni saya rasa kita settlekan bab tu, ialah bersangka baik dengan Allah SWT saja. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan baca hadis yang seterusnya. Wallahualam. Jadi ada sebarang penambahan ke Ustaz? Ada apa-apa ke? Nak tambah ke? Tips-tips bersangka baik dengan Allah ke? Ada, kalau tak ada. Ya, insyaAllah. Tak nampak Ustaz? Selalu kan kita ni kampung ni ada orang tua. Dia ada
tahu dah benda tu tak bagus. Contohnya kalau kita nak pergi mana-mana lewat kita. Lewat jatuh ke tidak? Tak tahu lah. Maknanya ada orang cakap gitu kan. Jadi kita buat tak apa lagi juga. Tapi zon tu ada. Bila mana pergi tu Kena pula. Bila mana berlaku tu jadi benda tu dia zon. Kalau kita kembali kepada hadis ni, dia kata sebab kita zon lah Allah buat gitu. Jadi kita kena kembali kepada Allah. Bukan sebab dia buat tu. Kembali betul. Jadi kembali kepada Allah, kita tahu sebab muzon gitu tadi. Bukan sebab tu. Jadi saya selalu bagi contoh, saya akan cakap gitulah. Kadang kebanyakan orang tu begitu. Sebab doa apa memang kita harap Allah, kita zon Allah terima apa semua sekali. Khauf dan rajak tadi. Ya kan? Ada orang satu hari dia dengar berkenaan dengan khauf dan rajak. Bila mana tu dia bagi tahu dekat saya. Dia sebab apa kita nak khauf lagi dah, kita buat ibadat elok dah. Khauf apa lagi? Dia cakap itu kata. Macam mana nak cakap kat dia ni? Cara dia tu kan. Dia macam tu. Saya kata kalau saya dalam ibadat tadi rasa macam ada yang tak sempurna, macam ada yang tak sempurna. Jadi kita harap Allah terima. Sebab ada lagi benda yang kita tak sempurna lah. Kadang tak khusyuk, tak 100%. Khusyuk yoga mungkin 10%. Sepatut 100%, 10%. Jadi khauf tu sebab 90% tak khusyuk. Hak 10% yang khusyuk Allah terima lah. Jadi ada dua tu menyebabkan kita ni lagi nak buat yang terbaik lah. Nak buat yang terbaik. Jadi berkait dengan hadis tadi, selalunya saya sebut benda-benda yang tadi. Yang saya kata dia ada orang sikap begitu. Jadi bersikap gitu, dia letak kepada benda tu, tidak letak kepada zon yang kita letak pada yang kita zon tadi. Kita zon tak elok, jadi tak elok, kita letak benda lain, bukan pergi kepada Allah yang tentukan. Adakah boleh saya itu soalan apa? Soalan. Adakah boleh begitu? Yang Ustaz sebut tadi tu pasal apa tu? Yang biawak melintas tu. Itu memang tak betul dah. Memang tu. Betul. Kita pun jadi ada lah. Dia dalam istilah dia orang panggil apa? Tatayur. Percaya pada sial-sial semua tu. Dia ada hadis, tapi lafaz hadis tu saya tak ingat Yang mafhum dia maksudnya tak ada orang terlepas daripada benda tu. Maksudnya perasaan tu. Terutama bila kepercayaan tu dah berakar umbi dalam masyarakat. Contoh biawak melintas semua. Lepas tu macam isyarat tak baik, tapi kita tahu benda tu tak boleh, tapi dalam kita tu kita masih ada rasa lagi. Dalam riwayat tersebut bahawa tak ada seorang yang terlepas daripada perasaan tu, melainkan dengan dia tawakal pada Allah SWT. Dia kena kembali balik. Bila dia feeling tu memang sentiasa ada, akan ada macam tak sedap hati nak pergi biawak melintas dan semisalnya, tapi tawakal pada Allah SWT. Maksud kalau lepas tu berlaku ke tak berlaku ke, kita tahu tak ada kaitan dengan apa biawak yang melintas tu. Dia tak bersalah apa-apa biawak tu. Dia tak salah apa-apa pun. Saya bila cerita pasal Siam ni memang teringat saya dulu kongsi sikit nak pergi Pinang isteri kita tu kan. Nak pergi merisik. Isteri Hanidah. Yang sekarang 4 pagi dah keluar di Gombak Perak kan, nak sampai lepas subuh. Kat highway tu mula tengah memang takkan jam pukul 4 pagi kan. Tiba jam. Sudah kenapa Tanda baik ni. Kita dah teringat orang tu kata kalau perjalanan ni tak bagus macam ni, macam petanda tak elok lah. Tapi kita lepas tu tengok ada accident. Okey. Lepas tu tepi kita betul punya plastik jenazah dekat lorong sebelah tu dah bungkus elok. Kita aku nak pergi jumpa bakal waktu orang kata ini syarat tak baik ke, tapi tak apa, tawakal pada Allah lah. Alhamdulillah sampai sekarang elok semua kan. Maksudnya kalau kita terikut dengan yang kepercayaan tu, memang saya kata benda tu terdetik lah hati kita.
ini petanda tak elok ke? Tapi kita teruskan juga perjalanan kita, tawakal pada Allah sebab kita benda ni mana ada kaitan dengan kita kan. Dia accident lah, istirja lah. Ya alhamdulillah tak ada apa-apa. Jadi nak bagi tahu zon buruk-buruk tu memang ada. Dia apa orang kata dia cetusan kat hati kita. Cuma bila orang tu dia kurang tauhid dia, besarlah dia punya sangkaan yang kepada kesyirikan tu, kepercayaan sial tu. Tapi kalau orang yang bersih akidah dia, maka kuranglah, cuma ada sedikit. Sebab benda tu dah berakar umbi dalam masyarakat kan. Adakah dia kait dengan zon yang berkait tak dengan hadis kita ni, zon di abdi bi tu? Wallahu alam, secara tak langsung tu ada kait sikit lah. Ada kait sikit lah persangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang muslimah ada, okey. Assalamualaikum. Pertama berkaitan dengan Ustaz tentang urusan kebaikan dengan Allah kan. Sebab dia adalah soal hati lah kan. Dan hati itu tak kita tahu dia muqallibatul qulub. Betul. Jadi macam bila Ustaz cakap kalau kita masih beramal, kita masih bersangka baik tapi dia berbeza kan. Jadi adakah bila isu sangka baik ni, kalau kita sendiri tahu ni macam aku masih beramal tapi sangka baik aku tak tahu, adakah benda ni berkaitan dengan isu iman yang dilakukan kita, ataupun dia mungkin adalah terbisu dia, maksudnya bisikan yang kaitan. Jadi kita macam apa yang kita perlu buat, tazkiyatun nafs tu, ataupun macam bila kita dah tahu kita dalam backtrack, mungkin kita nak keluar. Okey, faham. Okey. Soalan ni maksudnya kita masih beramal tapi dalam hati kita masih ada macam zon-zon yang buruk pada Allah SWT. Contoh kalau berdoa, kita rasa Allah tak nak terima doa kita. Pertama, adakah dia berkaitan dengan apa tu, konsep iman naik dan turun, ataupun dia daripada gangguan syaitan? Saya katakan dia dua-dua. Dia menunjukkan, sebab benda ni berkait dengan iman lah. Persangkaan kita pada Allah SWT tu berkait dengan iman kita. Sama dengan amal-amal kita. Makin kita banyak buat ketaatan, makin tinggi iman kita. Bila buat maksiat, iman kita rendah. Dia sama juga, bila semakin tinggi persangkaan baik kita pada Allah, maka makin kuat iman kita. Tapi makin rendah iman kita. Dan benda tu antara puncanya gangguan daripada syaitan lah. Gangguan daripada syaitan yang memang, sebab tu dah sebut tadi, antara ciri orang kafir adalah dia berputus asa daripada rahmat Allah. Dia putus asa daripada rahmat Allah. Dan itu yang syaitan nak. Sebab dia nak geng dia lah masuk neraka dengan dia. Sebab dia awal-awal lagi dia memang dah tak nak lah. Syaitan, kalau kita ingat, bila awal-awal dia enggan ikut apa perintah Allah SWT, dia tak nak. Walaupun dia bukan tak diberi peluang untuk taubat. Syaitan bukan tak diberi peluang untuk taubat, tapi dia tak nak benda tu. Dia dah berputus asa daripada rahmat Allah. Yang dia minta ke Allah apa? Dia baik yang syaitan, dia sangka baik ke Allah. Dia minta ke Allah untuk bagi penangguhan sampai hari kiamat. Dia nak sesatkan manusia. Jahat-jahat dia masih percaya Allah akan terima permintaan dia tu. Dan Allah terima dengan hikmah Allah SWT. Jadi memang antaranya kerja syaitan untuk bagi kita was-was ke Allah SWT. Sebab tujuan utama dia nak kita kufur pada Allah, syirik ke Allah. Sebab kalau sampai ke satu tahap dah tak berbaki langsung sangka baik kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang akan terkeluar daripada agama kita. Sebab mustahil untuk orang beriman memang hilang total sangka baik ke Allah. Sebab kalau dia hilang sangka baik kepada Allah, dia amal memang tak akan ada langsung. Dan dia tak akan beriman. Buat apa dia nak beriman kepada benda? Kita fikir logik kan. Buat apa seseorang dia nak beriman pada Allah kalau dia memang dah tak ada sangka baik pada Allah SWT. Jadi itu memang tujuan syaitan lakukan. Jadi satu sebab memang syaitan akan ganggu. Yang kedua ialah seperti kita sebut tadi, sejauh mana seseorang dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebagai pendakwah juga, kita bila bawa manusia kepada Allah, kita kena cuba untuk bagi manusia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita dengan anak-anak kita. Kita sebut tadi bahawa memang dalam Islam kita ada konsep al-khauf wa raja. Optimis dengan pesimis. Optimis tu mengharap, khauf ni pesimis lah, kita sebut dalam bahasa dia. Tapi bila kita perkenalkan Allah kepada anak-anak kita, kita nak perkenalkan dengan yang mana dulu? Apa yang lagi utama untuk kita perkenalkan? Walaupun dua-dua tu perlu ada, tapi untuk first step kita kenalkan Allah dengan anak-anak kita, kita nak cerita kalau tak solat Allah campak dalam api neraka, itu ini, ataupun kalau buat ni Allah sayang. Kita mulakan kenalkan anak-anak kita dengan benda macam tu.
Sebab tu ulama bahas juga, kalau manusia, Imam Ahmad misalnya dia sebut, kalau manusia dia di ambang kematian, kita ziarah orang dah nak mati, kita sebut tadi memang kena ada khauf dan raja. Tapi ulama bahas kejap, pada situasi mana yang perlu dilebihkan khauf, pada situasi mana yang perlu dilebihkan raja. Misalnya orang dah nak mati, dia perlukan satu motivasi. Mungkin kita nampak dia ni, memang dia kita kenal dia buat maksiat sentiasa waktu hidup. Sekarang dia sakit, dia nazak, kita ziarah dia, kita nak cakap apa kat dia? Kita nak cakap kat dia ke, inilah hukuman kau buat maksiat dulu? Kita nak cakap macam tu ke? Ataupun kita cakap kat dia, tak apa, sakit ni Allah SWT mungkin Allah nak hapuskan dosa-dosa kau ni, sempat lagi taubat ni. Sebab dia dah saat akhir ni. Kalau saat akhir kita buat dia putus asa daripada rahmat Allah, kita takut disebabkan saat akhir tu dia dengar, wah Allah dah tak nak terima dah taubat aku, dia tak nak taubat langsung. Jadi sebab tu sebagai ulama kata, bila waktu sihat, orang tengah happy-happy, kena ingatkan dia dengan benda-benda yang menakutkan sikit, supaya dia kontrol diri dia, tak terlebih happy dan semisalnya. Tapi bila orang dalam saat terdesak di ambang maut, bagi harapan dekat dia. Jadi kita bila ajak manusia pada Allah pun kena tengok konsep-konsep tersebut. Setiap orang berbeza-beza kan. Ada orang dia buat maksiat dalam keadaan dia ada penyesalan, kita tahu dia cuba nak berubah, jadi kita tarik dia dengan mungkin bagi tahu berita gembira pada dia tentang Allah, rahmat dia luas. Tapi ada orang degil, dia bukan setakat tak nak tinggalkan, dia balas lagi kita dengan macam-macam. Dia kata mungkin dia kata mana Allah, mana Allah. Orang macam ni kita kena bagi dengan ugutan, macam mana yang para nabi sampaikan kat kaum-kaum dia. Sebab itu juga yang dilakukan oleh kaum-kaum nabi terdahulu. Mereka tanya, mana Allah, kau betul turunkan hukuman. Itu yang kaum-kaum nabi terdahulu buat. Jadi tengok konteks. Sebab pada akhirnya kita nak manusia tu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang masih ada masa untuk kenal Allah, saya sangat tekankan untuk kita kenal Allah melalui nama-nama Allah, faham konsep nama-nama Allah tu. Sebab nama Allah tu akan menggambarkan sifat Allah. Bila kita tahu Allah tu dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita tahu Allah dia luas rahmat dia. Kita buat apa pun, selagi mana kita kembali kat dia, dia akan terima kita. Dalam hadis ni sebut, Nabi SAW sebut, Allah kata la ubali, aku tak kisah. Dia buat dosa, dia taubat, lepas tu dia ulang lagi, Allah kata aku tak kisah benda tu. Allah terima juga, selagi mana kita kembali pada dia. Tapi dalam sama kita kena kenal Allah, bagaimana dia akan balas orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melampaui batas. Satu nama-nama Allah SWT menggambarkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Wallahu a'lam. Jadi saya nampak memang kena kenal Allah dengan kefahaman yang betul, baru kita dapat rasa sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita ada soalan lain? Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.